bila kita bercerita tentang kesejahteraan kesihatan kan, dia ada beberapa komponen. Yang selalu dilupakan adalah kesihatan mental. Yang selalu diperkatakan ataupun yang selalu diambil perhatian adalah kesihatan fizikal. Ya. Jadi kenapa kita selalu lupa tentang kesihatan mental? Sebab sakit mental ataupun penyakit psikiatrik adalah satu penyakit yang kita tak nampak dengan mata kasar kebiasaannya lah, kecuali kalau ada perubahan kelakuan yang tertentu ya. Jadi mungkin kalau kita sakit jantung, patah kaki, jadi kita nampak macam mana ada luka dan sebagainya. Tapi kesihatan mental ni sesuatu yang sukar untuk dilihat ya dengan mata kasar. Berkenaan dengan kesejahteraan mental wanita macam mana yang saya sebut tadi ya, kita perlu faham ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan ataupun wanita. Kalau kita tengok rata-rata di sini antara penyakit-penyakit psikiatri yang ada, ini adalah diagnosis psikiatri yang sedia ada. Satu contohnya generalized anxiety disorder, iaitu penyakit keresahan, and then depression, phobia, OCD, panic. Kita tengok semuanya itu memang dipelopori ataupun tinggi prevalence-nya kepada wanita. Jadi mungkin pada hari ini saya akan cuba kongsikan kenapa berlaku sedemikian. Selain daripada apa yang saya tunjukkan di sini, suicide ataupun bunuh diri didapati kaum wanita dia mempunyai kecenderungan untuk membuat percubaan bunuh diri yang lebih tinggi daripada lelaki. Dan satu lagi adalah tentang kecelaruan masalah pemakanan ataupun eating disorders. Jadi yang tu perlu diingat, itu juga dipelopori ataupun tinggi di kalangan wanita. Okey, kita beralih kepada kelaziman penyakit psikiatri. Mungkin saya perlu terangkan di sini daripada kanak-kanak ni sehingga kepada elderly ataupun warga tua, memang ada perbezaan. Kalau kita tengok di kanak-kanak ini, kecelaruan tingkah laku ataupun behavioural disorders, ini lebih lazim bagi kanak-kanak lelaki, di mana kita ingat kanak-kanak tu akan jadi lebih aktif, kadang-kadang berkelakuan dengan bermasalah lah kelakuan dia, berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Di peringkat remaja pula, kalau untuk remaja perempuan sering datang dengan masalah kemurungan ataupun eating disorders, gangguan pemakanan, dan kadang-kadang juga mempunyai niat ataupun cubaan untuk bunuh diri. Saya rasa rata-rata pada waktu sekarang ini disebabkan mungkin pengaruh oleh media sosial dan sebagainya tu, lebih ramai lagi yang datang dengan masalah mempunyai niat ataupun cubaan membunuh diri. Bagi remaja lelaki, mereka mempunyai masalah kemarahan ataupun tingkah laku berisiko. Kalau kita seterusnya lihat kepada warga yang muda ataupun dewasa yang muda, jadi wanita dia sering mempunyai masalah kemurungan dengan keresahan ataupun anxiety. Kalau lelaki, waktu inilah lebih cenderung untuk menyalahgunakan dadah ataupun mempunyai tingkah laku antisosial. Penyakit skizofrenia juga bermula pada peringkat ini untuk bagi lelaki dan untuk penyakit bipolar pun boleh dilihat pada waktu ini. Kita seterusnya pergi kepada warga tua. Di situ adalah penyakit seperti penyakit Alzheimer tapi disebabkan oleh wanita memang mempunyai jangka hayat yang lebih panjang daripada lelaki. Jadi mereka juga kerap present dengan penyakit Alzheimer. Dapat dilihat di sini Okey. Peranan gender dalam masalah kesihatan. Gender ni ataupun jantina. Jadi apakah itu gender? Gender dia merujuk kepada peranan, tingkah laku, aktiviti dan atribut yang sebenarnya telah terbina secara sosial. Bagi lelaki ada, bagi perempuan pun ada. Dia telah diterima, dianggap sesuai oleh sesebuah masyarakat. Jadi apabila masyarakat involve di sini, saya rasa di situlah banyak isu yang akan timbul. Perbezaan sosial antara lelaki dan wanita dari aspek peranan dan tanggungjawab, status dan kuasa, berinteraksi pula dengan perbezaan biologi yang ada. Ini seterusnya menyumbang kepada jenis masalah mental yang dialami ataupun tingkah laku health seeking behavior. Jadi health seeking behavior, macam mana seseorang itu
mencari bantuan contohnya di atas sebab kesihatannya juga berbeza antara lelaki dengan perempuan atau wanita. Kalau kita tengok dari aspek biologi, kita berbicara tentang wanita ni dia mempunyai kadar serotonin yang lebih rendah daripada lelaki dan dia nak proses serotonin juga dengan kadar yang lebih perlahan. Jadi senang diganggu oleh perubahan emosi yang tidak menentu. Okey, perbezaannya kalau health seeking behavior dalam kalangan wanita kenapa berbeza? Kita tahu wanita sering mengadu mempunyai tekanan yang lebih tinggi ataupun stres yang lebih tinggi daripada lelaki. Okey. Wanita dia ada kecenderungan untuk membuat anggapan mereka mempunyai masalah emosi berbanding lelaki. Simptom mungkin sama tetapi wanita lebih peka dan sering datang come forward to get help for their possible emotional punya issues ataupun masalah Dan kajian juga menunjukkan wanita dia sering menggunakan ubat-ubatan ubat psikotropik ni, contohnya seperti kalau tak boleh tidur, dia akan datang klinik-klinik untuk dapatkan bantuan tidur. Sebab wanita ni adalah banyak terlibat dalam caregiving activities. Dia kena jaga anak, dia kena jaga semualah dari segi suami dan sebagainya. Tapi untuk menjadikan mereka lebih bertenaga ataupun mampu untuk menjalankan tugasan harian tu, maka mereka menggunakan ubat-ubatan. Dia cenderung untuk ke arah sedemikian Dan yang terakhir, dia cenderung untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada pusat kesihatan mental pesakit luar berbanding dengan lelaki. Okey. Faktor risiko untuk mendapat masalah kesihatan mental dalam kalangan wanita ini apa dia? Jadi kajian dah menunjukkan bahawa wanita rata-rata secara sama rata dia memperolehi gaji atau bayaran yang lebih rendah berbanding lelaki. Dan yang paling penting sekali, wanita memang selalu menjadi mangsa keganasan. Tidak kira daripada segi fizikal, seksual ataupun emosi. Sekarang yang menjadi isu biasanya adalah daripada segi emosi keganasan emosi ataupun emotional abuse. Masalah utama dengan emotional abuse sebenarnya ia tidak dilihat dengan mata kasar. Kalau kita cakap dengan tentang physical abuse, dia lebih senang kita lihat. Tapi kalau emotional abuse, contohnya apabila berlaku perbalahan di antara wanita dengan pasangan ataupun suami dengan isteri, maka penderaan yang sedemikian tidak dapat dilihat. Tetapi impaknya sangat besar kepada wanita tersebut. Okey. Yang ketiga, saya dah sebut sikit tadi sebagai tugas sebagai penjaga. Rata-rata masyarakat kita memang kata wanita tugasnya berada di rumah. Wanita tugasnya perlu menjaga anak dan sekiranya ada ibu bapa, tugas penjagaan pun akan diberikan oleh wanita. Itu expectation daripada culture kita lah. Jadi itu juga menimbulkan ataupun menjadi salah satu faktor risiko masalah kesihatan mental. Dan yang keempat, walaupun mereka dibebankan dengan wanita dibebankan dengan tugas-tugas penjagaan tadi, tapi selalu kurang sokongan moral daripada orang sekitar. Mengapa kurang sokongan? Disebabkan oleh expectation yang dah sedia ada. Jadi sebab itu masalah kesihatan mental ini lebih cenderung kepada wanita. Okey. Jadi saya dah sebut sikit tadi interaksi antara faktor biological dan sosial tu dia menyebabkan ada pengaruh kepada kesihatan mental, iaitu faktor genetik dan biologikal Contohnya kalau ibu bapa ataupun dalam keluarga, ahli keluarga ataupun relatif ada penyakit psikiatri, maka kecenderungan itu juga boleh menurun kepada wanita tersebut. Perubahan hormon perubahan hormon memang kita sedia faham wanita ada menstrual cycle setiap bulan dan sekiranya melahirkan anak ataupun kehamilan itu juga akan melibatkan perubahan hormon yang boleh mempengaruhi emosi wanita. Okay? Kemurungan semasa hamil dan selepas melahirkan anak. Ini juga sangat penting especially terutamanya adalah postpartum depression Postpartum depression biasanya dia susah untuk dikenal pasti. Sebab masyarakat selalu mengaitkan dia dengan tak apa, itu biasa sebab selepas melahirkan anak memang kadang-kadang wanita tu dilihat tak ada mood sebab beban penjagaan anak. Tetapi kadang-kala dia lebih daripada itu jadi semua pun perlu sedar bahawa postpartum depression adalah salah satu
penyakit psikiatri yang perlu diambil secara serius sebab dia melibatkan isu-isu yang lebih bahaya lah ya, sekiranya tidak ditangani. Kemudian tekanan psikologikal berkaitan masalah kesihatan reproduktif. Dari segi jantina pun kurang harga dan keyakinan diri ini lebih kerap kepada wanita. Imej badan ya, contohnya keresahan berkaitan dengan imej badan, eating disorders. Rata-rata wanita yang banyak mempunyai masalah tersebut ya. Dan ini terutama lagi terukkan pula dengan adanya social media yang bersifat membandingkan, memberi ideal image ya yang dirasakan baguslah tetapi sebenarnya tidak sihat ya. Jadi apabila wanita banyak tengok di media sosial bentuk badan begini yang menjadi idaman dan sebagainya, jadi perasaan tersebut akan bertukar, mencetuskan perubahan emosi sekiranya mereka tidak mendapat apa yang diingini. Jadi seterusnya kurang autonomi dan kawalan dalam hidup ini pun boleh dikaitkan dengan dari segi culture kita ya. Lelaki sebagai penjaga untuk wanita ataupun isteri perlu mengikut arahan suami ya. Jadi dari segi autonomi itu kurang ya. Dan mungkin rata-rata kajian juga berpendapat wanita kebanyakannya berpendapatan rendah boleh mempengaruhi kesihatan mental ya. Jadi apakah halangan kalau mereka ingin mendapatkan rawatan kesihatan mental? Yang pertama, halangan ekonomi. Semua bagi wanita yang tidak bekerja contohnya, kos rawatan yang tinggi perlu disupport ya, ditanggung oleh suami dan ataupun penjaga yang ada. Dan wanita kurang pengetahuan dan pendedahan tentang isu kesihatan mental ya. Okey, dalam culture kita ataupun dalam negara kita, sebenarnya isu kesihatan mental ni banyak distigmakan ya. Maksudnya kadang-kala walaupun pengetahuan telah diberikan melalui media massa, tapi disebabkan perasaan takut untuk dikatakan tidak waras dan sebagainya, mereka memang tidak akan datang untuk mendapatkan rawatan walaupun perkhidmatan tu sedia ada. Jadi isu stigma ni sebenarnya masih lagi sangat tinggi di kalangan masyarakat kita. Kemudian seterusnya dia tiada masa dan kurang sokongan kan dari segi perlu jaga anak, tiada pengangkutan ya, itu semua adalah masalah yang sering dikaitkan dengan wanita. Dikaitkan pula dengan apa yang saya beritahu tadi, mungkin wanita perlu depend kepada suami ya. Jadi suami yang biasanya akan drive ataupun bawa ke mana-mana. Jadi untuk mendapatkan rawatan bagi kesihatan mental juga perlu tunggu suami. Bila suami yang ada masa ke lapangan baru boleh bawa. Jadi seterusnya kekurangan strategi intervensi rawatan yang bersesuaian ya. Itu pun salah satu halangan terhadap rawatan kesihatan mental untuk golongan wanita. Okey, saya di sini ada banyak penyakit psikiatri mungkin tidak sempat untuk saya huraikan semuanya, tetapi saya bagi fokus yang lebih kepada kemurungan sebab rata-rata pada zaman ini yang datang ke klinik mempunyai masalah wanita banyak mempunyai masalah kemurungan disebabkan oleh pelbagai cetusan ataupun stresor. Jadi kita perlu fahami apakah itu kemurungan dan bagaimana dia boleh berlaku ya. Okey, Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO dia melaporkan wanita mengalami kemurungan 2 kali lebih kerap berbanding lelaki. Saya rasa ini semua dah faham ya. Dan kemurungan adalah punca utama ketidakupayaan ataupun disabiliti di seluruh dunia. Jadi jurang gender dalam kemurungan ni, apakah dia faktor risiko? Okey, yang pertama memang ada pengaruh dari segi hormon. Difference in hormone between men and women. Jadi itu adalah menyebabkan terdapatnya perbezaan tadi. Kemudian kalau ikut dari segi biologi atau saintifiknya, the axis ataupun faksi hypothalamus pituitary adrenal ni yang memang aktif untuk pengawalan stres ni, jadi dia kurang tindak balas bagi wanita. Dan tadi saya dah sebut juga dari segi kurang harga diri, keyakinan diri. Ini tidak kiralah sama ada remaja, perempuan ataupun wanita, masih mempunyai sikap yang sama dan sering cenderung untuk dimalukan ataupun
secara fizikal ya, contohnya body shaming ya, dan berfikir secara berlebihan ataupun rumination. Memang perempuan ni dikatakan mempunyai fikiran yang lebih panjang, selalu lebih risau berbanding dengan lelaki. Jadi kadang-kadang rumination inilah yang menyebabkan masalah tadi tu. Masalah sering mendapat tekanan emosi, stres dan sebagainya. Dan kadar tekanan interpersonal yang lebih tinggi pernah menjadi mangsa keganasan fizikal seksual semasa kanak-kanak ya. Ini rata-ratanya sekiranya ada masalah sedemikian, kecenderungan untuk mereka mendapat kemurungan yang berlanjutan ataupun kemurungan sewaktu dewasa adalah sangat tinggi. Okay? Dan yang terakhir adalah jurang ada gender gap ya, ketaksamaan jantina dan discrimination ataupun diskriminasi antara individu ya. Okey. Mungkin semua rata-rata saya rasa ramai telah mendengar tentang tanda-tanda kemurungan. Tetapi berdasarkan pengalaman saya apabila merawat ya ataupun datang, kadang-kadang mempunyai masalah dari segi mengetahui adakah murung ni sekadar tahap biasa ataupun tahap dah bahaya. Okey. Jadi of course tentunya kita sebagai manusia, kita ni banyak dipengaruhi oleh emosi. Ya? Emosi adalah reaksi emosi itu satu perkara yang normal. Tetapi apa yang nak saya kupaskan di sini adalah tanda-tanda kemurungan itu dia datang dalam bentuk package. Ya? Bukan hanya perasaan sedih yang ada di sini ataupun perasaan resah atau berasa kosong, tetapi semua yang di sini yang di sekitar ni juga dialami pada waktu yang sama. Okey. Dan dia bukan sekejap. Dia bukan sehari, dia bukan 2 hari, biasanya dia berlanjutan sehingga berminggu. Ya. Okey, yang pertama kita pergi satu-satu ya. Sedih berpanjangan, resah atau berasa kosong saya rasa semua pun faham itu adalah yang penting sekali yang akan dirasai sekiranya depressed ya. Kemudian dari segi rasa bersalah ya, rasa tak ternilai, hilang minat ya, hilang minat. Kalau dulu bekerja dengan penuh penuh seronok tapi keseronokan tu telah hilang. Dan seterusnya yang lainlah, hilang selera makan, lepas tu masalah tidur ya, gangguan tidur. Yang paling utama sekali di sini adalah fikiran-fikiran yang lain ataupun negatif seperti untuk membunuh diri dan membuat cubaan untuk membunuh diri. Tapi rata-rata kalau wanita bekerja, apa sebab dia datang untuk mendapatkan rawatan adalah di sini. Kerana prestasi kerja dia akan terganggu di mana dia suka menumpukan perhatian ataupun membuat keputusan. Jadi ada perubahan sedemikian menyebabkan dia concern untuk datang, untuk tahu kenapa dia sedemikian. Ya. Okey, ini adalah faktor risiko kemurungan di kalangan wanita. Tadi telah ada saya sentuh sedikit, tetapi yang mungkin saya nak tunjukkan di sini penting sokongan sosial sokongan bagi seorang wanita adalah sangat penting. Sokongan boleh datang dalam pelbagai bentuk, mungkin keluarga, mungkin daripada sahabat, di tempat kerja dan sebagainya. Jadi sekiranya ini tiada, maka faktor risiko kemurungan akan meningkat Dan saya juga ingin bawa kepada sini sukar untuk hamil, kehamilan remaja semua berkaitan dengan kehamilan kan. Jadi maksudnya proses dari segi wanita itu sendirilah, dari segi perlu mengalami kehamilan, selepas hamil dan komplikasi, itu semua akan meningkatkan faktor risiko kemurungan kepada wanita lebih lagi daripada lelaki. Okey, saya sentuh sikit wanita berkerjaya dengan kesihatan mental sebab saya rasa rata-rata kadang-kadang kita lupa bahawa sesiapa sahaja boleh mempunyai masalah seperti inilah, mempunyai masalah penyakit psikiatri. Okey, dalam kalangan mereka yang bekerja, kajian menunjukkan memang masalah kesihatan mental lebih lazim bagi wanita. Dia melaporkan tahap stres yang lebih tinggi dan seperti mana sedia maklum dan yang rata-rata kita semua alami, mereka mempunyai dua kerja pada satu masa kena kerjaya dan perlu ada keluarga untuk dijaga. Jadi wanita yang biasanya bekerja dalam sektor pengurusan, dia menunjukkan tingkah laku jenis A. Kebanyakannya mempunyai sifat ingin membuat tugas dengan baik,
obsessional dari segi perlu melakukan dengan perfect itu sebenarnya menjadi kan mereka lebih senang mengalami tekanan yang lebih tinggi berbanding dengan mungkin jenis type B yang kurang peka dengan perkara sedemikian. Antara lain, tekanan lain termasuklah disebabkan tadi kurang keyakinan diri dengan diskriminasi. Ini adalah gambar di mana WHO mengatakan macam mana sepatutnya healthy workplace model yang ada. Jadi ada beberapa elemen yang boleh dilihat di sini. Satu daripada segi physical work environment, yang kedua personal health resources, kemudian yang ketiga psychosocial work environment, dan yang keempat community involvement. Okay? Dan di sini yang tengah-tengah sekali yang saya rasa sangat penting juga adalah disebut sini leadership. Jadi pada petang ini saya rasa pada hari ini tujuannya adalah untuk kita membina leaders ataupun wanita yang memimpin. Memang menjadi tunggak utamalah kalau dilihat di sini ini adalah sangat penting untuk memastikan healthy workplace model. Jadi selepas ni mungkin saya akan sentuh sedikit lah apa maksudnya. Okey. Faktor penyumbang tekanan di tempat kerja kalau kita tengok di sini politik organisasi. Rata-rata wanita yang bekerja faham apakah itu politik organisasi. Tokenisme ni maksudnya seperti membuat sesuatu itu sekadar untuk mendapatkan nama lah. Contohnya mengambil wanita bekerja sebenarnya bukan untuk memberi kebajikan kepada wanita tersebut, tetapi contohnya sebab itu adalah undang-undang. Okey, 30% ataupun 20% mesti wanita bekerja kan, tapi kebajikan wanita tersebut tidak dijaga. Okey, halangan terhadap pencapaian. Bila orang bekerja sudah semestinya mereka mahu pencapaian yang tertentu dalam kehidupan. Jadi sekiranya ada halangan seperti ini, dia akan menimbulkan tekanan, bebanan tugas yang banyak. Tingkah laku social sexual. Ini pun perlu dikenal pasti, terutamanya dari segi perhubungan lah antara lelaki dan wanita di tempat kerja. Kadang-kadang ada yang timbul isu seperti sexual harassment dan sebagainya. Konflik kerjaya dan rumah tangga. Ini sekali lagi kadang-kadang disumbangkan oleh budaya ataupun anggapan masyarakat jugalah. Contohnya sebagai wanita, perempuan perlu menguruskan rumah tangga 100%. Bukan macam lelaki Jadi apabila ini berlaku, tentulah menjadi konflik kepada pekerja tersebut sehingga menimbulkan tekanan emosi. Downsizing contohnya yang berlaku semasa tempoh COVID ini pun boleh menjadi faktor penyumbang tekanan di tempat kerja. Okey, itu saya sentuh sedikit tentang masalah terhadap wanita kalau di tempat kerja. Satu lagi isu, keganasan terhadap wanita juga penting Okey, keganasan terhadap wanita kalau di tempat kerja didefinisikan oleh OSHA sebagai sebarang tindakan atau ancaman keganasan fizikal, gangguan, ugutan atau tingkah laku yang mengganggu yang berlaku di tempat kerja. Dia panggil workplace violence, okey. Cuma violence ni istilahnya kita kupas sedikitlah. Bukan maksud bertumbuk ataupun sebagainya, kita tengok sikit. Contoh keganasan, gangguan seksual, serangan fizikal, bully workplace bullying ni sebagai salah satu perkara yang sangat penting tetapi sering tidak begitu dititik beratkan. Apakah maksudnya? Ancaman status profesional, ancaman peribadi, pemulauan ataupun shunning. Ini sering berlaku di tempat di mana pekerjanya rata-ratanya kebanyakannya wanita. Pertambahan kerja yang tidak wajar dengan apa yang kemampuannya dan gagal memberi kredit. Jadi itu adalah contoh-contoh yang dikategorikan di bawah contoh violence in the workplace. And then discrimination of whatever reason, itu pun contoh keganasan. Dan dia mempunyai berbagai niat dan oleh sesiapa sajalah, terutamanya majikan. Jadi sebab biasa kalau berlaku isu-isu keganasan atau bully ni dia adalah melibatkan imbalance of power. So biasanya yang akan menjadi mangsa adalah mereka yang mempunyai kurang kuasa. Ni kita pergi kepada faktor-faktor dia. Wanita yang muda, yang belum berkahwin, tahap pendidikan yang rendah, jawatan yang kurang membuat keputusan dan berpendapatan rendah ataupun kurang pengalaman. Banyak kesan terhadap mangsa, tadi saya ada sebut tentang keletihan emosi dan tentunya apabila berlaku sedemikian ramai yang nak berhenti bekerja.
dan tidak mengalami kepuasan lah dengan bekerja. Jadi sedikit tentang langkah pencegahan yang ini perlu dikenalpasti oleh whoever is leading ataupun sekiranya wanita kita sebagai leaders ya ataupun majikan, ini adalah what can be done lah. So the respect ataupun the discrimination between one another tu should be minimized ya. Respect tu kena ditambah lah ya, dan memastikan kepimpinan yang berkesan. Apa yang sering berlaku kadang-kadang dari segi leadership itu juga tidak begitu jelas. Leadership challenge ataupun masalah kepimpinan yang timbul ya, di mana rata-rata kadang-kadang pesakit datang memberitahu majikan tidak begitu faham tentang apa yang dialaminya, ataupun majikan menunjukkan sifat-sifat tidak seperti pemimpin yang boleh memberikan keadilan dan sebagainya ya. Jadi itu semua adalah contoh-contoh yang disuarakan oleh pesakit-pesakit yang datang ya. Dan peraturan penting untuk adakan rules and regulation in the workplace ya, to avoid that. Okey. Sedikit tentang keganasan rumah tangga ya. Okey. Jadi kalau keganasan rumah tangga ni ada pelbagai sebab dan jenis-jenis macam yang saya sebutkan tadi tu ya. Dan apakah faktor-faktornya? Saya sentuh tentang keganasan rumah tangga sebab pagi tadi juga saya dengar isu ni memang telah disebut juga. Ini adalah penting, terutama dalam masa COVID-19 ni ya, rata-rata peningkatan komplain tentang berlakunya domestic violence ya, yang diterima pada hotline. Okey, so apakah faktor dia? Dari segi keluarga, pelaku boleh, dari segi komuniti dengan mangsa ya. Contohnya kalau keluarga tu bilangan anak macam mana, pendapatan dia rendah ya, dan kuasa untuk membuat keputusan tu tak seimbang, kurang komunikasi. Suami yang paling penting sekali yang biasa rata-ratanya menjadi pendera, itu mempunyai masalah ketagihan seperti ketagihan arak dengan dadah ya. Dan isteri pula macam mana menjadi mangsa tu, tahap pendidikan yang rendah ya, biasanya berlaku kepada suri rumah. Cuma perlu juga diingat kes-kes keganasan rumah tangga tidak mengenal bekerja atau tidak. Boleh juga berlaku di dalam golongan profesional ya, dan sikap masyarakat. Saya perlu sentuhkan tentang trauma bonding sikit lah, sebab untuk kita faham kenapa contohnya dalam keadaan seorang wanita yang terpelajar juga ataupun bekerja boleh berlaku penderaan, terutama penderaan emosi yang berterusan. Okey, trauma bonding ni maksudnya hubungan tu dysfunctional. Maksudnya dia meneruskan hubungan walaupun dalam keadaan bahaya ataupun terdapat eksploitasi. Contohnya dari segi adanya dominasi di situ dan adanya penderaan yang secara kronik tetapi kejap ada mungkin hilang, lepas tu ada lagi ya. Dan ini ditunjukkan dengan cara pendera tersebutlah dia memberikan selang-seli ya, antara kelakuan yang menyenangkan dengan penderaan tadi, sehingga mangsa tu rasa mungkin kadang-kadang rasa tak perlulah nak buat report dan sebagainya. Okay? Jadi ancaman kepada dominasi pendera menyebabkan hukuman dan keganasan ya yang lebih teruk. Okey. Itu adalah antara kalau kita nak faham tentang trauma bonding tadi. Okey. Adakah saya punya masa lagi, Puan Moderator? Okey. Masih ada ya? Okey. Jadi ini juga tidak banyak lagi yang perlu saya sentuh tentang COVID-19 dan kesihatan mental ni. Secara umumnya kita pun rata-rata masih lagi ada di peringkat ini, walaupun dah boleh rentas negeri tetapi masih lagi perlu berhati-hati ya, teruskan apa yang sedang dibuat. Jadi sebenarnya banyak kesan terhadap kesihatan mental dia menjadi pencetus dan memburukkan lagi penyakit mental. Sebab satu, dari segi isolation, pengasingan diri tak ada pendapatan, ramai yang tak ada pendapatan, ramai yang takut tentang COVID-19. Kebanyakan pesakit saya datang dengan komplain, mereka rasa takut sekiranya mereka mendapat penyakit ini ataupun keluarga mereka kena dengan penyakit ini, dan banyak anxiety stres disebabkan oleh COVID-19 ni. Dan berlaku peningkatan penyalahgunaan dadah dengan alkohol disebabkan itu cara coping. Kemudian tak boleh nak tidur dan adalah setengah-setengah individu tu dia mempunyai kecenderungan untuk dijangkiti dengan lebih, termasuklah mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental. Okey,
Ini adalah jenis gangguan perkhidmatan yang berlaku. Okey, dia menjejaskan perkhidmatan kesihatan mental di kebanyakan negara. Ini kajian daripada WHO ya. So gangguan macam mana tu? Gangguan perkhidmatan untuk golongan berisiko bila nak pergi kaunseling dengan psikoterapi juga terganggu sebab disebabkan oleh isolation tadi. Jadi perkhidmatan dadah, contohnya mereka yang memerlukan rawatan seperti metadon kan. Sekiranya mereka ada ketagihan opioid, akses kepada ubat-ubatan juga sedikit sebanyak terganggu. Okey, dan perkhidmatan kesihatan mental di sekolah dan tempat kerja juga terjejas disebabkan oleh COVID-19. Tapi wanita ni kenapa dia lebih terkesan? Okey, yang pertamanya bila sekolah tutup dengan kawalan pergerakan ada, jadi wanita ni the expectation is to stay at home and to care for the children yang sepatutnya dekat sekolah. Jadi anak nak buat kerja sekolah, ibu juga yang akan beri perhatian dan perlu menyediakan makanan yang lebih, jaga sesiapa yang sakit. Jadi peranan wanita tu dia bertambah double within this COVID-19 stage. Untuk keluarga miskin pun memang kita tahu akan terkesan dia kalau untuk hilang pekerjaan wanita ni disebabkan oleh sedikit sebanyak ada diskriminasi tu, dia lebih cenderung untuk diberhentikan berbanding dengan lelaki. Okey, so kalau tengok di peringkat global pun ini adalah masalahnya wanita, dia mempunyai gaji yang rendah, tak ada simpanan dan pekerjaan pun yang tidak terjamin. Itu adalah kenapa COVID-19 ni dia lebih menyebabkan wanita cenderung untuk dapat masalah penyakit psikiatri. Dan isu keganasan rumah tangga, yang ini tak perlu diungkai lagi sebab memang telah jelas rata-rata kebanyakan negara mengalami isu ni. Peningkatan isu keganasan rumah tangga semasa COVID-19. Okey, dan ini adalah yang terakhir daripada saya. Macam mana cara untuk kita jaga kesihatan mental? Sebenarnya saya rasa semua dah tahu tentang perkara ini, tapi cuma mempraktikkannya tidaklah mudah. Slide yang akan saya tunjukkan ini pun memang rata-rata semua dah arif Cuma nak praktikkan tu dia memerlukan kefahaman dan pengetahuan yang secukupnya lah. Okey, yang pertama sekali. Masa ada 7 minit lagi. Okey. Terima kasih Puan Moderator. Okey. So yang pertama, dari segi isolasi yang kita hadapi ni kan, inilah yang saya nak tunjukkan sikit. Hadkan masa mengikuti perkembangan COVID-19 tu, maksudnya ada orang dia terlalu excessively follow ikut tentang perkembangan. Hari ni ada 1000, besok ada 999 kan, dan seterusnya besok dia ada 1001. Dia akan menjadi lebih anxious lagi untuk menjalani kehidupan disebabkan terlalu banyak masa disumbangkan di sini. Dan yang kedua, dari segi keluarga lah, keluarga tu walaupun COVID-19 ini dia ada kekangan daripada segi kata orang tu tak boleh keluar, tetapi sebenarnya ada hikmah juga kan. So masa yang diluangkan bersama keluarga tu seharusnya lah mempunyai kualiti dan itulah sebenarnya dari segi attachment dan bonding yang ada di antara keluarga tu, dia sebenarnya kajian pun dah menunjukkan sangat perlu untuk mengelakkan remaja ataupun kanak-kanak ni tercebur di dalam tingkah laku yang tidak bermanfaat ataupun bermasalah. Jadi family relationship ataupun with parental bonding tadi tu, dia sebenarnya menjadikan perkembangan kanak-kanak tu lebih positif. Okey. Dan dari segi hobbies, Dr. Suzaili, masa okey. Sorry, saya tak berapa dengar. Masa kita dah tamat. Alright, okey. Okey, saya cuma sedikit saja, satu ayat saja. Okey, jadi sebagaimana yang telah saya perjelaskan tadi, kita tengok di sini semua apa yang ada dan cuba praktikkan dengan sebaiknya Okey.